Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berita Al-Hijrah 28 Jamadil Awal 2 Januari bersama saya Fazida Mustafa. Berikut berita utama malam ini. Sistem kesihatan awam bakal lumpuh jika Omikron gagal dibendung. Juga agensi umrah kerugian sehingga RM500,000. Langkah tegas kerajaan dalam memperlahankan penularan gelombang Omikron termasuk menangguhkan kebenaran umrah adalah bagi mengelak sistem kesihatan awam daripada lumpuh. Menteri Kesihatan Khairi Jamaluddin Abu Bakar berkata, kadar kebolehjangkitan varian Omikron yang jauh lebih tinggi berbanding varian Delta akan menyebabkan kemasukan hospital dan unit rawatan rapi ICU meningkat. Dalam ciapannya di Twitter, Khairi Jamaluddin berkata walaupun ada data yang menunjukkan kesan Omicron tidak seteruk Delta, namun kebolehjangkitan varian Omicron lebih tinggi berbanding Delta. Jelasnya, jika denominator kes lebih besar, pastinya kadar kemasukan ke hospital dan ICU akan meningkat dan ia sekaligus akan mengakibatkan sistem kesihatan awam lumpuh. Tambah Khairi Jamaluddin, seperti negara-negara lain, varian Omicron berkemungkinan besar akan mula menular di Malaysia. Justru langkah memperlahankan penularan Omicron perlu dilaksanakan segera termasuk memperluaskan liputan dos penggalak, pemakaian pelitup muka, sistem pengudaraan yang baik, penggunaan MySejahtera Trace dan kawalan pintu masuk antarabangsa. Dalam pada itu, mengenai keperluan dos penggalak kedua, Khairi Jamaluddin menegaskan keperluan itu akan diputuskan berdasarkan kajian dan respon berdasarkan bukti. Jelas Khairi Jamaluddin, apa yang diketahui setakat ini hanya satu dos penggalak diperlukan bagi meningkatkan ketahanan penerima terhadap COVID-19. Manakala dos penggalak yang lebih daripada itu akan dikaji dari semasa ke semasa berdasarkan perkembangan data saintifik baharu. Menteri Kesihatan itu berkata demikian bagi menjawab pihak yang mempersoal kajian yang sedang dijalankan oleh Kementerian Kesihatan Malaysia KKM untuk memberikan suntikan dos keempat. Semalam, Khairi Jamaluddin berkata kumpulan teknikal KKM sedang mengkaji keperluan memberikan suntikan dos penggalak keempat berikutan ancaman penularan Omikron. Kajian itu dibuat kepada penerima vaksin Sinovac yang diberikan suntikan dos penggalak Pfizer. Sementara itu, pakar epidemiologi Universiti Malaya, Profesor Madya Dr. Rafzah Ahmad Zaki berkata, segala saranan pencegahan COVID-19 termasuk penangguhan kebenaran umrah adalah berdasarkan kajian risiko yang sedia ada termasuk dari segi pematuhan kuarantin individu yang pulang dari luar negara. Justru masyarakat perlu akur dengan arahan itu bagi membolehkan kerajaan meneliti jalan terbaik membendung penularan wabak berkenaan. Buat masa sekarang, kita tahu yang virus Omicron boleh tersebar dengan cepat. Masih banyak lagi yang kita tidak tahu mengenai virus ini. Jadi kita perlulah berhati-hati dan teruskan dengan langkah pencegahan. Kita tidak mahu ambil ringan dan tidak mahu sehingga varian Omicron ini tersebar luas di dalam komuniti. Sekiranya ini berlaku, pastinya kes akan melonjak semula dan ini boleh melumpuhkan semula proses pemulihan yang kita harapkan pada tahun 2022 ini. Tambah beliau, langkah yang dilakukan oleh kerajaan sememangnya tidak mampu memuaskan hati semua pihak. Sekiranya kerajaan membenarkan atau tidak bagi mengerjakan ibadah umrah, pastinya ada pihak yang akan menentang. Justru penilaian risiko yang diambil oleh kerajaan menjadi keutamaan bagi membendung wabak ini. Dalam pada itu, tinjauan berita Al-Hijrah di Ibu Negara mendapati orang ramai rata-ratanya bimbang penularan varian Omicron akan menjejaskan harapan mereka agar tahun 2022 menjadi tahun yang lebih baik berbanding 2 tahun sebelum ini. Justru mereka berharap kerajaan dapat mempercepat pemberian dos penggalak bagi membendung penularan varian Omicron. Keadaan tahun baru kita ni, kita berharap
apa masalah COVID ni terdapat keturunkan dengan datangnya lagi Omicron pula, varian Omicron. Jadi saya rasa lebih baik kalau kita percepatkan kita punya dos booster penggalak, dos ketiga kita. Mereka juga berharap agar masyarakat lebih bersatu hati dalam memerangi pandemik ini. Ia termasuk mematuhi SOP yang disarankan walaupun sudah mendapat suntikan lengkap vaksin. Harapan saya adalah kita sama-sama sebagai rakyat Malaysia dapat bersama-sama bersatu padulah and then menghadapi masalah yang negara kita hadapi bersama. Kita dah 2 tahun dalam menghadapi pandemik COVID-19 ni. Macam-macam kita hadapi bersama, tapi kita harap agar rakyat semua dapat bekerjasama. Rakyat juga berharap varian Omicron tidak akan menjejaskan ekonomi negara yang kini semakin pulih. Ekonomi lebih banyak sempadan dibuka supaya ekonomi dapat dirancakkanlah. Sebab sekarang pun waktu-waktu pandemik macam ni pun semua terjejas. Lebih-lebih macam kami jugalah, sama lebih kurang. Bagi pemain industri umrah dan pelancongan, Datuk Nik Nasrul Fazil Abdullah Nik Muhammad, beliau akur dan bersetuju dengan saranan kerajaan untuk menangguhkan ibadah umrah dengan mengambil kira situasi semasa varian Omicron. Bagaimanapun, keputusan itu dilihat agak drastik dan tempoh masa yang diberikan agak singkat menyebabkan pihaknya menanggung kerugian sehingga RM500,000. Pengarah urusan The Leven Travel Network Sendirian Berhad itu berkata terdapat jemaah umrah yang sudah pun mendaftar dan telah bersedia untuk berlepas ke Tanah Suci. Di bawah agensinya sahaja, 60 jemaah umrah dijadualkan berlepas ke Arab Saudi pada bulan ini. Agak bersetuju lah apa yang diumumkan tu. Cumanya mungkin cuma dari konteks lainnya kita kena apa panggil penangguhan tu. Penangguhan tu agak aku kata drastik sangat, terdekat sangat. Jadi membawakan isu lah, sedikit isu yang mana kita pun telah bersedia untuk menerbangkan jemaah lah. Jadi apa yang Mengulas lanjut, beliau percaya penangguhan itu turut memberi kesan yang besar kepada agensi lain di mana kebanyakannya telah membuat tempahan awal. Beliau berkata sekiranya jemaah tidak dapat menunaikan umrah, syarikatnya itu bakal menanggung kerugian buat kali kedua yang dianggarkan kira-kira RM300 hingga RM500,000 membabitkan tempahan hotel, pengangkutan, makan termasuk lawatan ke tempat bersejarah. Pada 2020, syarikat yang mempunyai 2 cawangan itu pernah menanggung kerugian kira-kira RM500,000. Ditanya mengenai pampasan ganti rugi daripada pihak kerajaan, beliau berkata setakat ini pihaknya belum menerima sebarang makluman berhubung perkara itu dan hanya diminta untuk melaksanakan penjadualan semula. kerajaan mungkin boleh mengambil inisiatif untuk berbincang dengan travel agency untuk minimumkan kos kerugian, atau kerajaan boleh membuat satu ketetapan keputusan bagaimana nak membantu travel agency ini yang terkesan ni daripada terus berkubur. Keputusan menangguhkan sementara ibadah umrah dibuat susulan peningkatan penularan varian Omicron dalam kalangan jemaah yang pulang dari Arab Saudi. Penangguhan sementara kebenaran perjalanan menunaikan ibadah umrah yang diumumkan kerajaan semalam memberi kesan emosi kepada bakal jemaah umrah. Bagi Asiah Mat Zain, 57 tahun, meskipun redha dan memahami langkah kerajaan itu, namun kesedihan tetap dirasai. Menurut ibu tunggal dari kampung Jenerak Tawang, Bacok ini, dia sepatutnya berlepas ke Tanah Suci untuk menunaikan ibadah umrah pada 17 hingga 28 Januari ini dengan ditemani adiknya Raziah, 55 tahun.
merasa sedih sangat sebab pasal tunda penerbangan untuk saya pergi 17 bulan ni. Sedih tak nak kayak. Mari terima, mari beritahu jerit dekat saya tengok kebik. Siap dah kau dah. Persiap dah. Tapi tak nak pergi nak sana. Saya buat persiapan. Boleh sebelah lagi. Cari barang baju sikit-sikit. Cari ada duit beli barang, beli baju. Asiah bagaimanapun reda dengan keputusan yang dibuat oleh kerajaan itu demi kesihatan dan keselamatan diri jemaah. Menurutnya, ahli keluarga serta rakan-rakannya juga banyak memberi sokongan dan memujuk supaya Asiah bersabar dengan ujian itu kerana ada hikmah yang tersembunyi. Asiah bagaimanapun berharap penangguhan ini hanyalah bersifat sementara dan beliau dapat meneruskan hasratnya untuk menunaikan umrah sebelum Hari Raya Aidilfitri ini. Semalam kerajaan menangguhkan sementara kebenaran perjalanan umrah bermula 8 Januari ini berikutan peningkatan kes varian Omicron dalam kalangan jamaah umrah. Keputusan itu dibuat selepas mendapat persetujuan Perdana Menteri Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob berdasarkan penilaian risiko situasi varian Omicron di dalam dan luar negara, khususnya di Arab Saudi. Selepas ini, putus kaki kanan ketika menyelam. Alhamdulillah bertemu kembali. 3 lelaki cedera parah dalam nahas membabitkan sebuah bas ekspres dan lori sayur di kilometer 345.8 Lebuh Raya Utara Selatan, arah utara dekat Bido malam semalam. Dalam kejadian kira-kira pukul 11.10 malam itu, mereka yang cedera adalah pemandu bas berusia 36 tahun dan pemandu lori berusia 40 tahun yang masing-masing patah kaki. Manakala Kelindan berusia 20 tahun mengalami pelbagai kecederaan. Ladang Bikam, arah utara. Menurut Ketua Polis Daerah Tapah, Superintendent Wan Azharuddin Wan Ismail, seorang lagi Kelindan iaitu remaja lelaki berusia 17 tahun mengalami luka ringan. 5 penumpang bas ekspres terdiri daripada 4 lelaki dan seorang wanita berusia 25 hingga 33 tahun pula selamat tanpa mengalami sebarang kecederaan. Siasatan awal mendapati lori yang sarat membawa muatan sayur terbabas lalu melanggar pembahagi jalan di lorong kanan. Kejadian itu menyebabkan bas berkenaan merempuh lori terbabit lalu terbabas hingga naik ke atas besi pembahagi jalan di tengah lebuh raya. Siasatan mendapati kemalangan disebabkan lori berkenaan dipercayai hilang kawalan sebelum terbabas. Mangsa yang cedera dirawat di unit kecemasan Hospital Tapah. Tiada tangkapan dilakukan dan polis sedang mengesan saksi bebas. Untuk siasatan lanjut, kes diklasifikasikan mengikut Seksyen 43-1 Akta Pengangkutan Jalan 1987. Seorang penuntut ijazah pengurusan pelancongan di Universiti Utara Malaysia UUM yang sedang menjalani latihan menyelam di Dive Division Curaçao Caribbean putus kaki kanan selepas terkena kipas bot dalam kejadian pada Rabu lalu. Mangsa Nur Nabilah Muhammad Azhar 25 tahun kini dilaporkan berada dalam keadaan tidak sedarkan diri dan sedang dirawat di Hospital Curaçao, Venezuela. Menurut bapa mangsa Muhammad Azhar Zakaria 58 tahun, kaki kanan anaknya itu terpaksa dipotong manakala lengan kanannya retak. Menurut Muhammad Azhar, anak bongsu daripada 4 beradik yang dipanggil puteri itu sedang menjalani latihan amali selama 6 bulan di negara berkenaan. Katanya anak yang juga penuntut tahun akhir sarjana muda pengurusan pelancongan dari Pusat Pengajian Pengurusan Pelancongan, Hospitality dan Acara STHM UUM Sinto itu baru 3 bulan berada di negara itu sejak berlepas ke sana pada 24 September lalu. Dia terkejut sebaik mengetahui kejadian itu daripada isterinya yang memaklumkan anak mereka kemalangan pada jam 11 malam waktu Malaysia. Saya sampai dia teriak, dia kata, habislah anakku, ya Allah. Dia kata, anak kita habis, kaki dia hancur dah. Kena kipas. Saya kata, ya Allah. Lepas tu saya dah
Stroke bagi dia tenang lah. Kalau kita teriak air mata darah pun tak boleh buat apa, benda dah jadi dah kan. Cuma kita berdoa bagi dia selamat. Sementara itu, isterinya Nur Manira Khalib, 57 tahun, berkata dia mengetahui kejadian sebaik menerima panggilan daripada kenalan anaknya di sana yang dikenali sebagai Seal. Ketika kejadian, anaknya sedang melatih 2 doktor warga asing teknik menyelam sebelum kaki kanannya terkena kipas bot. Dia dan suami berharap dapat berlepas ke negara itu, namun tidak mempunyai wang yang mencukupi yang mencecah hampir RM40,000. Kami nak tahu kesihatan dia sebenarnya, keadaan dia macam mana. Duk tanya daripada sana macam mana. Dari masa ke masa duk tanya dia, minta gambar apa semua macam itulah. Itu je lah. Mana kata setiap waktu Sil akan update gambar keadaan dia. Kejadian menimpa Nur Nabila ini mendapat perhatian Timbalan Naib Chancellor Hal Ehwal Pelajar dan Alumni UUM Dr. Hendrik Lamsali yang mengunjungi rumah keluarga penuntut itu di Kampung Alur Janggus hari ini. Beliau berkata pihaknya bersetuju untuk menanggung perbelanjaan ibu bapa dan seorang pengiring dari UUM ke Caribbean untuk melihat keadaan penuntut berkenaan. Nur Nabiha adalah penuntut tahun akhir di UUM dan dimaklumkan sudah pun ditawarkan pekerjaan dalam bidang berkenaan di sana. Ini fokus on dia punya recovery, and then doktor punya advice macam mana. Dan kalau doktor kata okey, boleh balik Malaysia, dan kita akan bawa balik. Kita pun dah liaise dengan embassy kita kat sana. Embassy sana dah, dengan embassy Venezuela pun dah, dengan Wisma Putra pun dah, dengan pihak insurans pun kami dah liaise dah. So banyak benda yang kita dah buat. In fact, UUM satu task force jawatan kuasa khas atas Nabila seorang saja kita pun kita dah buat. Ketua Polis Johor Dato' Ayub Han Maidin Piche menyerahkan jawatan Ketua Polis Johor kepada timbalannya Dato' Kau Kok Chin yang akan memangku jawatan itu hari ini. Ia susulan pelantikan beliau sebagai pengarah Jabatan Siasatan Jenayah Narkotik JSJN Polis Diraja Malaysia PDRM yang diumumkan baru-baru ini. Majlis serah tugas itu diadakan di Ibu Pejabat Polis Kontingen IPK Johor hari ini disaksikan oleh Pengarah Jabatan Siasatan Jenayah JSJ PDRM Datuk Seri Abdul Jalil Hassan. Datuk Ayub Khan dalam ucapannya berkata sebagai Ketua Polis Johor, beliau tidak mampu bekerja seorang tanpa sokongan dan kerjasama seluruh pasukan polis kontingen Johor untuk mencapai kejayaan. Saya amat terhutang budi kepada semua Ketua Jabatan, OCPD, Ketua-Ketua Formasi dan tuan-tuan dan puan-puan di atas kerjasama dan komitmen dalam membantu saya melaksanakan tugas yang telah diamanahkan. Tanpa sokongan semua, tentunya Polis Johor tidak dapat mencapai kejayaan dan tidak mampu untuk mengekalkan kesejahteraan masyarakat Johor seperti mana yang kita kecapi hari ini. Beliau berucap demikian pada majlis serah terima tugas Ketua Polis Johor yang diadakan selepas Majlis Perhimpunan Bulanan Januari 2022 yang merupakan perhimpunan terakhir beliau di kontingen Johor. Datuk Ayub Khan memegang jawatan Ketua Polis Johor selama kira-kira 1 tahun 10 bulan sejak 24 Februari 2020. Jabatan Meteorologi Malaysia atau MET Malaysia mengeluarkan amaran hujan berterusan yang akan melanda 9 negeri hingga 4 Januari depan. Dalam satu kenyataan, MET Malaysia memaklumkan negeri-negeri yang terlibat adalah Johor, Pahang, Negeri Sembilan, Melaka dan Sabah. Turut tidak terkecuali Kelantan, Terengganu, Perak, Selangor, wilayah Persekutuan Kuala Lumpur dan Putrajaya. MET Malaysia turut memaklumkan amaran hujan sangat lebat berterusan diramal di Johor. Ia membabitkan daerah Tangkak, Muar, Batu Pahat, Pontian dan Johor Bahru bermula hari ini. Hujan lebat peringkat buruk berterusan pula melanda beberapa lokasi di Pahang termasuk seluruh Negeri Sembilan dan Melaka sehingga esok. Manakala di Kelantan, Terengganu dan sebahagian Pahang serta Sabah diramal akan dilanda hujan berterusan peringkat waspada. Turut diramal mengalami hujan berterusan peringkat waspada Selangor, Kuala Lumpur dan Putrajaya selain beberapa kawasan di Perak. Gaza diserang.
Sekurang-kurangnya 5 terkorban dalam nahas bas yang berlaku di selatan Moskow, ibu negara Rusia. 21 lagi dilaporkan dalam kejadian yang berlaku sekitar jam 5.45 pagi tadi waktu tempatan. Nahas berlaku di wilayah Ryazan pada awal pagi. Ia terletak kira-kira 270 km di selatan ibu negara Moskow. Ketika kemalangan, 49 orang berada di dalam bas malang itu. Pihak berkuasa melaporkan daripada 21 yang cedera, 2 daripadanya adalah kanak-kanak. Kecederaan yang dialami adalah agak teruk. Agensi berita tempatan melaporkan bas berkenaan dipercayai merempuh tiang berhampiran jambatan. Polis membuka kertas siasatan jenayah berhubung pelanggaran undang-undang lalu lintas susulan kejadian ini. Hamas terus menjadi sasaran berdilan Zionis Israel. Dalam serangan malam semalam waktu Gaza, serangan udara dilakukan Zionis ke atas kawasan yang dikatakan lokasi kedudukan Hamas. Zionis Israel mengakui melakukan serangan tersebut. Dakwa mereka ia sebagai tindak balas tembakan roket dari kawasan Palestin. Pemerhati AFP, pesawat perang Israel menyasarkan tapak Brigade Al-Qassam di barat Khan Yunis di selatan Gaza. Tembakan meriam juga dilakukan Zionis ke atas pengkalan pemerhatian Hamas di utara Gaza. Zionis dalam pada itu mendakwa berikutan tembakan roket oleh lokasi dipercayai dari wilayah Palestin itu, pihaknya bagaimanapun tidak menyembunyikan amaran siren, manakala sistem pemintasan roket Iron Dome juga tidak digunakan. Tahun lepas, Hamas melancarkan serangan roket bertubi-tubi ke arah Israel ketika konflik 11 hari tercetus oleh ketegangan di Baitul Maqdis. Kes varian Omicron terus meningkat di India. Dalam tempoh 24 jam lalu, lebih 1,500 kes varian itu dilaporkan, manakala kes jangkitan COVID-19 yang direkodkan berjumlah 27,553 kes. Peningkatan kes jangkitan COVID-19 ini merupakan pertambahan 21% berbanding kes harian yang direkodkan pada 24 jam sebelumnya. Data rasmi menunjukkan 284 kematian dilaporkan di seluruh India, menjadikan jumlah kumulatif kematian di India berjumlah 481,770 orang. Dalam pada itu, perkembangan terbaru di India juga menunjukkan 85 murid sekolah disahkan positif COVID-19 di Nainital, Uttarakhand, manakala di New Delhi lebih 3,000 kes dilaporkan dengan 6,360 kes aktif di ibu negara India itu. Di Afrika Selatan, bandaraya Cape Town digemparkan dengan kepulan asap tebal selepas berlaku kebakaran besar di bangunan parlimennya. Kejadian berlaku pagi tadi waktu tempatan. Ketika tiba di lokasi kebakaran, bomba mendapati kepulan asap tebal mula merebak dengan bumbung serta salah sebuah bangunan Dewan Bersidang terbakar. Kata jurucakap Perkhidmatan Kecemasan Cape Town, api dilapor amat sukar dikawal manakala berlaku keretakan pada dinding bangunan. Belum ada pengesahan berhubung punca kebakaran. Dewan Parlimen di Cape Town ini terdiri daripada 3 komponen termasuk sebuah bangunan asal dan yang tertua di dunia yang siap pada tahun 1884. Ribuan rakyat Iraq berhimpun di Baghdad bagi memperingati ulang tahun kedua pembunuhan komander tertinggi tentera elit Iran General Qasim Soleimani. Soleimani dibunuh dalam serangan drone Amerika Syarikat pada 3 Januari 2020. Keganasan Amerika Syarikat perlu berakhir. Itu antara desakan penyokong General Soleimani yang membanjiri Baghdad Square. Mereka tidak sesekali akan melupakan pembunuhan itu. Serangan drone ke atas Soleimani dibuat atas arahan Presiden Amerika Syarikat ketika itu, Donald Trump. Amerika Syarikat mendakwa komander Iran itu sedang merancang serangan ke atas tentera Amerika Syarikat di Iraq. Turut terbunuh dalam serangan drone waktu malam itu, Lieutenant Abu Mahdi Al-Muhandis. Pembunuhan Soleimani menyebabkan ketegangan memuncak secara mendadak antara Amerika Syarikat dan Iran.
Akses dan peluang pendidikan serta pembangunan modal insan termasuk hufaz Al-Quran akan diperkukuh bagi meningkatkan penyertaan Bumiputera dalam aktiviti ekonomi. Sekian berita Al-Hijrah malam ini. Jangan lupa layari alhijrahnews.com untuk lagi laporan-laporan menarik dan artikel eksklusif. Saya Fazida Mustafa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat malam.